wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nazarta fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ayatihi wa'lam nubuwwatihi alimta annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi wa ma kana salafu salih ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirah wa annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahmudah wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin wa laysa bihurufin muqta'atin wala aswatin izlau kana kadzalik lakana min jumlatil makhluqat. Maksudnya lebih kurang insya-Allah. Dan engkau lihat pada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketahui kenabiannya. Ketahuilah engkau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amanah ataupun kebenarannya di atas segala wahyunya, dan adalah salafus salih. Beriktikad mereka itu daripada sesungguhnya Allah Ta'ala itu dapat dilihat pada negeri akhirat, dan sesungguhnya ianya mawjud dan tiada berjihad yang dihadkan, dan sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah Ta'ala, bukan ianya makhluk dan tidak berhuruf yang terputus dan tiada pula bersuara. Sekiranya adalah yang demikian itu, maka nescayalah ianya terjumlah daripada makhluk. Jadi kita sambung lagi tentang perkara yang wajib kita tuntut, kita mengetahui. Itu disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara berkaitan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Iaitu kita akan mengaji ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu i'tiqad untuk mengesahkan akidah keimanan kita, dan untuk mengesahkan pula perjalanan hati, kita kena mengaji ilmu tasawuf. Nak betulkan pula ibadat kita, kita wajib pula mempelajari iaitu ilmu fiqh ataupun ilmu syarah. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali menghuraikan secara ringkas tentang ilmu fardu ain, ilmu yang wajib kita tuntut daripada ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Disebutnya secara ringkas bahawasanya kita mengenal Allah. Kata Hasan Al-Banna, mengenal Allah dan mensucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, dan mengetahui akan segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu,
dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Ini semua tuan perkara yang cukup penting dalam persoalan akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah telah menyusun daripada Quran dan juga hadis sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsir dan juga secara ijmal. Cara ijmalnya, cara rangkumannya, cara ringkasnya, kita wajib i'tiqad semua sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sifat kamalat. Dan maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsir. Jalan tafsir ni tahu nama sifat dia. Pertama, nama sifat. Berarti kita kata wujud. Contoh. Yang kedua, kita kena tahu dia punya artinya. Arti ni kalih bahasa. Wujud artinya ada. Qudrat artinya kuasa. Yang ketiga, kita kena ketahui maknanya. Wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat, tak dikarenakan dengan sifat yang lain. Tu kita kena faham tu satu perkataan. Lepas tu lawan dia. Kenapa perlu lawan? Lawan itu tuan untuk mentahqiqkan lagi yang wajib. Sebab Allah sebut dalam Quran tuan, dia sebut dua-dua. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dahlah kamu bertawakul kepada Tuhan yang hidup tak mati. Hidup lawannya mati. Tuhan sebut Allah Ta'ala ni hidup tak mati. Untuk makna kata kita membezakan yang lain pun hidup juga tapi mati. Allah hidup tak mati. Mentahqiqkan lagi, kuatkan lagi, kita mengiktikadkan Tuhan itu berkuasa, kuasa yang tidak lemah. Mendengar yang tidak tuli atau pekak, melihat yang tidak buta. Gitu. Itu perlunya mustahil. Kemudian kita juga tuan lawan dia, lawan itu mustahil. Kita iktikad yang betul, kita tolak yang salah. Kemudian buat main dalil. Apa dalil Allah Ta'ala itu ada? Apa dalil Tuhan itu berkuasa? Dalil naqli dan akli. Dalil ni gunanya supaya kita tidak menjadi muqallid, ikut orang buta tuli. Sebab pegangan kita kuat dan kukuh, kita perlu ada dalil. Ini yang disebut oleh Tuan Husin dalam kitabnya Hidayatus Subyan. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah itu apa dia? Yang kata ma'rifah itu al-jazmu mutabiqul lil haq an dalil. I'tiqad mesti jazam. Tak boleh syak, zan atau waham. Syak, zan atau waham ni tak boleh. Kalau ada masuk benda-benda ni, dia jadi jahil. Lawan makrifah tu jahil. Jahil ada dua. Pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit, dia tidak ada pegangan. Goyang, bahaya. Yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni dia ada jazam dia ada, tapi tak mutabik. Tidak ada mutabiqul haq, tak bertepatan dengan yang sebenar. Seperti orang Kristian. Mereka jazam, yakin sungguh-sungguh. Sedangkan yang dia yakin tak betul. Dia yakin Nabi Isa tu anak Tuhan. Hang kerat 10 pun dia kata Isa anak Tuhan. Dia yakin, tapi dia yakin tak betul. Komunis yakin Tuhan tak ada. Dia yakin dia ada jazam, tapi yang dia jazam tak betul. Kita iktikad Tuhan tu ada, dia kata Tuhan tak ada. Itu dia. Itu nama jahil murakkab. Pertama dia jahil, kedua dia tak tahu dia jahil. Itu jahil murakkab yang tersusun daripada beberapa jahil. Jadi kita mesti iktikad, kita mesti jazam, betul. Yang kedua mesti berbetulan dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang kita kena bawa dalil supaya tidak jadi muqallid. Dalilnya tuan-tuan firman Allah Ta'ala,
Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Yang dikatakan orang yang beriman itu, beriman ia kepada Allah, kemudian dia tidak ragu-ragu. Masuk ragu-ragu, tak nama iman. Jadi Imam Ghazali sebut sekadar sikitlah ringkas. Jadi kita kena perincikan lagi dengan mengaji kitab-kitab tauhid. Kitab yang asal dia Matan Ummu Barahin karangan Syekh Sanusi. Kalau kami dulu di pondok tu kena hafal tu. Anal hukmal aqliyan hasiru fi salasi sati aqsam al ujubu wal istihalatu wal jawazu. Gitu. Kena hafal tu. Katuk-katuk tu dia ada macam apa? Tembaga punya payuk tu tung 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 tung. Ada katuk tu nak bagi ada lagu, senang ingat. Dulu tak ada handphone. Lah ni ada handphone mana dan apa ada tengok handphone tu tak boleh apa-apa. Dulu tak ada semua tu. Anal hukmal aqliyan hasiru fi salasati aqsam. Ketahui olehmu sesungguhnya rukun apa hukum akal itu tersimpan ia dalam 3 bahagi. Pertamanya wajib, kedua mustahil dan ketiganya harus. Al-wajib, yang dikatakan wajib itu apa? Ma la yatasawwaru fil akhli wujuduhu. Barang yang tak terima pada akal akan adanya. Ada benda tu maknanya yang kata wujud tu iaitu ma la yatasawwaru fil akhli adamuhu. Barang yang tak terima pada akal akan tak adanya. Tak ada tu akan tak terima. Itu makna wajib. Yang kedua mustahil. Al-mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujudu. Ada benda tu akan tak terima. Itu mustahil. Lemah. Adanya lemah pada Allah akan tak terima. Lepas tu wal jawazu yang kata pula harus ma la yatasawwaru ma la yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Setiap satu tu pula ada yang dikatakan wajib nazari. Satu. Yang satu lagi wajib daruri. Wajib nazari ni perkara tuan-tuan yang kita kena nazar. Nazar dulu, tilik dulu, ambil dalil, akhirnya kita kata wajib. Itu wajib. Dikatakan wajib tu wajib nazari. Ada satu lagi dikatakan wajib daruri. Tak payah kita tanya, tak payah fikir, tak payah bicara, maka kita hukum dia wajib. Contoh wajib nazari, wajib daruri. Bapa tua pada anak. Macam orang mahbak kita pak tua pada anak. Macam nanti aku balik buka kitab betul tak betul pak tua pada anak. Tentu tak payah duk tanya lah, terus kata wajib. Kan? Hang tahu mat, aku tadi hang tahu aku main tadi aku tengok ulat besar nak mampir ulat sawah. Kita tanya dia ulat tu buat apa? Ulat tu bergerak. Ulat bergerak, tuan-tuan nak kata apa? Harus pada akal ulat tu bergerak ataupun diam. Diam pun boleh, gerak pun boleh. Mai seorang lagi habaq, Allah ustaz ulat tu besar nak mampir. Dia buat apa? Dia diam. Seorang ni kata bergerak, seorang kata dia diam. Dua-dua betul. Kerana ulat ni bergerak pun boleh, diam pun boleh. Tutut mai seorang lagi. Allah ustaz, penat saya lari. Awak, ulat tu besar pokoknya ustaz. Habis dia buat apa? Dia bergerak pun tak, diam pun tak. Ulat apa pula gerak tak, diam tak ni. Itu dinamakan mustahil. Yang tu tak payah fikir lah. Lagi yang tak payah fikir, orang tanya kita, hamai mana amat? Saya tadi main makan kenduri. Apa cerita? Allah. Pengantin tu ustaz, laki-laki tu tua pada pak mentua. Kalau pengantin laki-laki tua pada pak mentua, tuan-tuan nak kata apa? Wajib. Tu dia semua pengantin laki-laki tua pada pak mentua turut berkuih. Mustahil. Mana boleh mustahil ada? Ada menantu tua pada pak mentua ada? Harus. Apa hukum pengantin tua pada pak mentua?
harus pada akal. Apa nak kata kalau orang kata pengantin muda pada pak mentua? Harus. Harus. Apa yang tu pun tak tahu. Jadi dia ada hukum apa? Hukum akal. Kalau kata apa nama, siapa kata tu? Imam Haramain. Imam Haramain kata barang siapa tidak tahu hukum akal, dia tak ada akal. Sebab Allah jadikan akal untuk guna akal itu mengenai Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia tak tahu hukum akal, maka orang tu katanya tidak ada akal. Secara ringkas tentu kita bacalah secara ringkas yang bulan lepas, perkara-perkara yang kita kena pelajari dalam bab persoalan dengan akidah berkaitan dengan ketuhanan. Kita sambung lagi. Tak cukup dengan Tuhan saja. Kalau setakat beriman dengan Tuhan, orang Yahudi pun beriman dengan Tuhan, orang Kristian pun beriman dengan Allah. Yang jadi masalah mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, depan tu kalimah apa? Asyhadu. Kankah? Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni tuan-tuan sekalian, dua kalimah syahadah. Dia ada rukun, dia ada fardu. Ada fardu syahadah dan ada rukun syahadah. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena mengucap, dia kena tunaikan fardu syahadah. Apa dia fardu syahadah? Yang pertamanya, lafaz, sebut dengan lidah. Kita tuan-tuan kena sebut betul-betul dua kalimah syahadah ni. Kalau tidak tuan-tuan, dia memberi kesan terhadap semayang kita. Sebab dalam semayang dia ada sebut tu, tasyahud tu kena sebut la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya biasa tuan-tuan menghadapi satu majlis orang kahwin. Kebetulan hari itu saya mengajak di Ceras Baru. Habis-habis kuliah tu dia panggil jadi saksi orang kahwin. Pengantin tu berpeluh tuan-tuan, mengucap tak betul. Di Negeri Selangor, sebelum angkat nikah dia suruh mengucap tu. Astaghfirullahalazim. Mengucap, saya nak dengar. Asyhadu alla ilaha illallah. Tu imam kata bukan asyhadu, asyhadu. Alif fathah, shin sukun, ha fathah, ha dan dhammah du, asyhadu. Lagi sekali, asyhadu. Du asyhadu itu sampai sudah. Macam mana nak sah semayang baca asyhadu? Asyhadu. Allah, nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Nun tu ada pada baca pada huruf, tapi dia ditelan oleh lam, seolah macam tak ada nun. Allah bukan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Baca bagi betul. Yang kedua, mengetahui makna, mengisbatkan, mentasdikkan maknanya di hati. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Asyhadu, aku naik saksi. Apa makna aku naik saksi? Asyhadu. Asyhadu artinya a'lamu, aku tahu. Mana boleh jadi saksi kalau kita tak tahu? Apa kes nak jadi saksi? Kes bunuh. Kita lah apa pun tak tahu. Siapa kena bunuh, siapa bunuh, apa pun kita tak tahu. Tiba-tiba pergi jadi saksi di mahkamah. Saksi pembohong. Kita duduk di dunia ni tuan, kita sebut asyhadu, aku naik saksi. La ilaha illallah. Hang tahu dah apa itu la ilaha illallah? Mana aku nak tahu? Tak boleh, kena tahu. Dalam tu tuan-tuan ada kalimah nafi, ada kalimah isbat. La ilaha kalimah nafi, illallah kalimah isbat. La ilaha dulu, kemudian baru illallah. Nafi dulu, baru isbat. Ulama kata al-isbatu ba'dan nafi li ifadati hasrin. Isbat yang datang lepas nafi gunanya untuk memberi faedah kepada pengkhususan.
Setiap kalimah yang ada nafi isbat, tujuan dibentuk kalimah tu untuk memberi makna khusus. Mana jalan pi padang temesu? Tidak ada jalan pi padang temesu, nafi. Melainkan jalan ini isbat. Apa makna? Tak ada pilihan. Hanya ini jalan boleh pi padang temesu. Hang ada isteri dah? Aku tidak ada isteri, melainkan seorang. Dia nak abad bini dia seorang tu lah. Faham tak? Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan ku sembah melainkan Allah, artinya kita bertuhankan semata-mata Allah. Apa pula makna ketuhanan? Pula dah. Itulah. Kena tahu sifat-sifat ketuhanan. Kena mengaji sifat 20. Macam kita sebut gulai. Dalam gulai ada apa? Ada santan, ada rempah, ada cabai, ada macam-macam. Gitulah disebut la ilaha illallah. Dalam tu macam-macam ada. Sifat yang mustahil kita kena tahu, sifat yang wajib kita kena tahu, sifat yang harus pun kita kena tahu. Selepas kita mengetahui sifat 20, kita kena pula mengetahui ketuhanan, sifat ketuhanan. Istighna'ul ilahi, iftiqaru kullu ma adai ilahi. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma adau ilahi. Kena tahu pula istighna dan iftiqar. Kita kena tahu Tuhan tu kaya, kita ni fakir. Tak cukup mengaku Allah sebagai Tuhan, kita kena yakin kita ni hamba bagi Allah. Sebagai hamba bagi Allah, kita kena menyembah Allah. Baru sempurna yang dikatakan konsep ketuhanan. Jadi ulama susun cantik dah tuan-tuan. Dalam kitab Matan Ibnu Barahir tu Syekh Sanusi sebut izma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma adahu ilaih. Yang dimaknakan dengan ketuhanan itu terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu dan tidak berhajat, dan makna kata berkehendak sesuatu itu kepadanya, kepada Allah. Disyarahkan oleh ramai ulama tuan-tuan. Kitab Jawi kita ni seperti kitab Aqidatun Najim. Saya sedang baca kitab Aqidatun Najim di pondok. Alah ni dah masuk tentang sifat-sifat kerasulan. Detail satu-satu untuk guru tulis. Durus Samin dikarang oleh ulama-ulama kita yang Jawi ni. Bidayatul Hidayah, kitab Faridatul Faraid, tu sebab kitab ulama dulu karang tu tuan-tuan, berasaskan Matan Ibnu Barahir yang dipelopori, yang ditulis oleh Syekh Sanusi, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Peganglah kuat-kuat dengan geraham-geraham kita. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi-gigi kita. Pegang kuat-kuat. Nabi sebut akhir zaman kita pegang akidah ni macam pegang bara api. Tadi dia Pak Abang, saya semalam saya mengajak di Masjid Kuala Kangsar. Katanya Osman As-Sabuni tu yang duk hentam Tok Wali Saleh tu, dia jadi pensyarah di Kuala Kangsar. Orang Kuala pakat barah, semua dia lari begitu ya. Dia nak cerita dia dah letak jawatan, dah tinggal dah polis Kuala Kangsar tu. Orang pakat marah, ibu bapa semua pakat marah. Mana ni? Boleh kata pula kitab Faridatul Faraid kitab sesat, sedang kitab tu dibaca di pondok-pondok, semua baca kitab Faridah. Pengarang kitab Faridah tu tuan-tuan nama Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Dialah orang pertama tuan-tuan mencetak kitab-kitab ni. Kitab yang kita baca Sairus Salikin, Hidayatus Salikin ni semua ni, dialah yang cetak di Mesir. Orang pertama mencetak di Mesir. Tu dia. Sabun ni ke apa ke, nama pun sabun. Apa sabun ni. Ngajilah tuan-tuan. InsyaAllah dengan ilmu yang ada pada kita mengaji elok-elok, orang tak boleh tipu kita. Zaman lah ni penipu-penipu cukup banyak. Nak merosakkan akidah kita. Baik, sambung kita lagi tuan-tuan. Wa nazarta, dan engkau lihat. Lihat ni bukan lihat dengan mata kepala, sebab kita dah tak ada, Nabi dah tak ada, tapi kita lihat dengan mata hati perkhabaran-perkhabaran yang sampai pada kita melalui hadis-hadis Rasul, yakni fi mu'jizatir rasuli. Kamu tengok, kamu amati, kamu fikir elok akan mukjizat
yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita renung baik-baik mukjizat. Mukjizat apa yang Allah bagi kat Nabi yang paling besar sekali? Iaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Mukjizat ni cerita sikit pasal mukjizat. Mukjizat ni berasal kataan ajaza. Ajaza ni lemah. Setiap mukjizat yang Allah bagi kat Nabi tuan-tuan, akal tak boleh fikir, lemah akal nak fikir, mencari adat, luar biasa. Luar biasa. Banyak mukjizat yang Allah anugerah kepada Nabi kita. Di antaranya tuan-tuan, bulan boleh terbelah. Bulan terbelah. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Hampir-hampirlah kata Allah berlakunya kiamat bila bulan terbelah. Bulan terbelah zaman Nabi. Puak-puak jahiliah ni mai jumpa Nabi Muhammad, kalau betul-betul engkau Rasul, tunjuk mukjizatmu kepada aku, kami. Minta kamu belah bulan. Bulan tu suruh belah. Hoi, kan senang tuan-tuan. Sebab tu ada seorang murid, bila tok guru dia kata mukjizat paling besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, dia tak setuju. Dia kata, tok guru, bagi saya Allah bagi mukjizat kat Nabi Musa lebih besar daripada mukjizat pada Nabi Muhammad. Nabi Musa boleh belah laut, Nabi Muhammad mana boleh belah laut. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad mana boleh menghidupkan orang mati. Bagi saya, mukjizat yang Allah tunjukkan, Allah bagi kepada Nabi Musa lebih besar. Allah bagi mukjizat pada Nabi Isa lebih besar pada mukjizat pada Nabi Muhammad. Kata tok guru dia, muridku, apa mukjizat pada Nabi Musa? Allah bagi mukjizat Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan. Siapa terror? Laut kita boleh pegang, laut. Bulan tu mana hala tu, Nabi boleh terbelah. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad menghidupkan pokok yang dah mati. Tahu cerita, tuan-tuan baca kitab Muhimmah. Muhimmah ni kitab untuk orang perempuan lah. Ada selalu ustaz baca petang-petang, asal-asal kat muslimat. Satu hari pas perempuan jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, kalau engkau benar-benar seorang Rasul, tunjuk pada aku mukjizat. Nabi kata, pergi panggil tu pokok kurma tu, pokok kurma tu. Pokok kurma tu dah mati tuan-tuan, dah reput dah. Hampir abang kata, Muhammad panggil. Aku panggil. Perempuan tu pergi, Muhammad panggil. Tiba-tiba tuan-tuan, pokok yang dah mati, dia goyang kiri, dia goyang kanan, goyang depan, goyang belakang, tercabut akar, berjalan kalau mentong pergi kat Nabi. Sampai depan Nabi, pokok tu sujud 3 kali. Lepas tu gostar pelan-pelan masuk balik tempat asal dia. Terkejut perempuan tu. Perempuan tu kata, kalau dia pokok tak ada akal yang dah mati pun sujud pada engkau ya Rasulullah, aku nak minta supaya aku ni dah masuk Islam ni, aku nak sujud pada engkau selepas tiap-tiap kali lepas sembahyang. Nabi kata tak boleh seorang makhluk manusia sujud pada manusia yang lain. Kalau bolehlah manusia sujud pada sama manusia, aku akan perintah isteri sujud pada suami mereka itu. Betul-betul tu. Jadi ini mukjizat. Banyak lagi mukjizat. Tapi tuan-tuan, semua mukjizat yang Allah bagi kat Nabi-Nabi ini, semua hilang dengan perginya Nabi tersebut. Tapi mukjizat yang paling besar Allah bagi kat Nabi, Al-Quran. Quran tu tuan-tuan, sampai lah duk ada depan kita. Tak ada satu kitab pun yang Allah pernah turun kat Nabi-Nabi kekal sampai sekarang, tidak ada, melainkan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut tentang mukjizat ni, yang pertama maknanya mukjizat ni melemahkan akal untuk fikir. Yang kedua kata ulama tuan-tuan, yang kata mukjizat ni dia ada unsur-unsur mukjiz atau i'jaz. Mukjiz atau i'jaz memberi maksud cabar, challenge.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, Quran bersifat challenge, cabar. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ini lama dah cerita, 1000 tahun dah Quran kata, kalau kami masih ragu-ragu terhadap apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, bawa datang satu surah macam Quran, kamu takkan boleh buat. Sebab itu tuan-tuan, makna kata Quran dicabar. Begitu juga hukum-hukum yang terbit pada Quran. Dia bersifat mukjizat, dia bersifat challenge, dia cabar. Yang ni orang Kristian cukup takut. Bila hukum Allah didaulatkan, dia akan mencabar undang-undang ciptaan manusia. Tuan-tuan tengoklah, kalau roh undang-undang pindaan 355 ni berjaya tuan-tuan didaulatkan, tuan-tuan tengok bagaimana zina akan berkurangan dengan cepat sekali bila dilaksanakan hukum dia. Tuan-tuan akan tengok mabuk, orang akan takut untuk minum arak bila disebat dengan 40 rotan, orang akan takut. Ketika itu makna kata orang nampak dengan jelas bahawa hukum-hukum Quran ni makna kata boleh mengelokkan manusia, boleh membenteras segala jenayah. Yang ni yang paling orang kafir takut. Itu yang mereka kutip tanda tangan 1 juta lah ni tu. 1 juta tuan-tuan. 1 juta MIC, MCA, Gerakan dan DAP pakat kutip tanda tangan orang kafir 1 juta untuk menentang rang undang-undang pindaan 355. Kita orang Islam buat apa? Paling tidak tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan pergi tempat percetakan, berapa duit model tak sampai 100 tuan-tuan. Tuan-tuan buat satu ni, banner. Tak banyak, tuan-tuan jihadlah di jalan Allah. Buat satu banner. Buang 2 depa, 3 depa, lebar sedepa, 2 depa. Kami tulis. Kami sekeluarga, tulis, ataupun kami penduduk Padang Temesu. Kan? Menyokong penuh kan? Pindaan rang undang-undang RUU 355 yang dibawa oleh PAS untuk memperkasakan mahkamah syariah. Boleh ingat tak? Ingat tak? Tulis kami kan? Penduduk Padang Temesu menyokong penuh pindaan RUU 355 yang dibentangkan oleh PAS untuk memperkasakan mahkamah syariah. Gantung tuan-tuan semua, rumah gantung. Tulis besar-besar apa semua. Mereka tengok kita buat lagu tu, baru mereka tahu kita siapa. Kami baru ni Dewan Ulama semalam mesyuarat, perhubungan PAS di Perak bermesyuarat. Kita minta semua cawangan PAS di seluruh Perak penaik tu sepanduk-sepanduk menyokong pindaan rang undang-undang, biar mereka tahu ni tanah ayam kita. Yang mereka nak campur tangan urusan kita pasal apa? Kita tak pernah campur tangan urusan mereka. Nak sembah tok kong, nak berlarak, nak berjoget, kita tak pernah kacau sikit pun agama mereka. Pasal apa mereka nak kacau agama kita? Kalau zaman tok-tok kita dulu tuan-tuan dia pasah parang dah nak buat pergi. Pasah parang dah. Kita buat dah. Lemah betul iman kita. Saya hari ni bakar semangat tuan-tuan. Pertahankan agama. Mai mengaji tak rasa sensitif dengan orang kafir cabat agama kita. Ini mengaji apa? Tak ada munafaat ilmu. Boleh belanja sikit? Balik tak lagi esok pagi yang papi tempat percetakan tu. Sungai Petani ni banyak tempat percetakan. Buat, tulis macam tu. Buatlah lagu mana pun boleh baca dengan terang. Kami tulislah apa-apa tuan-tuan penduduk apa. Kami orang Islam, taman apa? Duduk Taman Ria. Menyokong penuh pindaan RUU 355 yang dibentang oleh PAS untuk memperkasakan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni kan kena mengenang mereka pun untuk kita ya. Tu dia. Mereka tengok kita naik semacam tuan-tuan, mereka pun takut juga. Mereka pun tahu orang Melayu, orang Islam ni jangan mengamuk. Dia mengamuk sekali, hampa makan tak habis. Apa jaga?
Bangkit tuan-tuan, jangan tidur. Ini masa depan anak-anak kita. Kalau yang ni kita biar mereka kacau agama kita bimbang lagi akan datang lagi dia kacau. Tu macam Zairil, tahu Zairil? Saya tak tahu dia ni dia tu Cina, mak dia Cina Kristian, pak dia Cina Kristian. Keju hari ambil buat anak tiri angkat. Bubuh nama Melayu, dia Cina totok. Baru ni dibuat kenyataan, DAP nak supaya Islam yang ada di Kap Menalan tu dibuang. Jangan ada Islam. Sedangkan Islam agama resmi, agama persekutuan. Dalam keadaan agung masih Islam, raja orang Islam, menteri besar Islam, Perdana Menteri Islam, pegawai kerajaan ramai Islam, mereka berani kacau lagi. Bukan sensitif, saya tak boleh, telinga saya terketak lah tak. Gedik-gedik telinga ni geram. Kacau agama. Kita tak kacau agama dah. Dia ni Islam tak, saya pun tak tahu. Melayu tentu bukan Melayu lah. Sebab mak dia Cina, pak dia Cina Kristian. Dia saya tak tahu, Islam tak, saya tak tahu. Wallahualam. Tapi kenyataan dia semua merugikan Islam. Jaga hati-hati. Kuncu-kuncu di AP ni kita kena jaga-jaga. Lari dah kitab kita ni, pergi mana aku pun tak tahu. Pasal mukjizat tadi. Mukjizat ni perkara yang mencari adat, yang dianugerah oleh Allah pada rasul-rasul, terutamanya Al-Quran. Jadi bila kita amati belek-belek tengoklah mukjizat Al-Quran ni, itu dia. Dia kata wa ayatihi, dan tanda-tanda ayat-ayatnya. Ayat-ayat ni tuan-tuan ada dua. Satu ayat-ayat yang bangsa makru'ah, yang satu lagi yang dibangsakan tuan-tuan sekalian, yang kita makna kata yang kita lihat, satu lagi yang kita baca, manzurah yang kita tengok, ayat manzurah, langit, bumi, bulan, bintang apa semua ni. Satu lagi ayat-ayat makru'ah, ayat yang dibaca, yakni Al-Quranul Karim. Ya, wa a'lami nubuwatihi, dan engkau mengetahui akan nubuah Nabi. Mukjizat yang Allah bagi pada Nabi menunjukkan Nabi seorang Nabi, seorang Rasul yang dilantik oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat yang tertentu. Tuan-tuan bayangkan, antara mukjizat kita kata Quran. Bolehkah seorang manusia biasa, yang mana beliau ini baca tak reti, menulis pun tak reti, tidak pernah pergi mengaji di mana-mana, tiba-tiba boleh mengarang satu kitab yang mengandungi 6,000 ayat lebih, yang ayat-ayat yang di dalam kitab itu dah beribu tahun siapa pun tak boleh cari di mana kelemahan dia. Tuan-tuan bacalah kitab apa pun yang orang karang, mesti ada punya. Di segi bahasa, di segi fakta, mesti ada benda tak kenalnya. Tetapi Al-Quran tuan-tuan, orang-orang Kristian Yahudi cuba cari di mana kelemahan Al-Quran, mereka tak boleh jumpa, tak ada langsung. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Kata oleh Muhammad, kalau mereka itu masih ragu-ragu dengan apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, bawa datang satu surah macam Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, bawa datang saksi-saksi kamu, profesor-profesor kamu, cerdik pandai kamu boleh bergabung. Amerika, Jepun, Rusia, Cina, bakat, semua bijak pandai satu dunia, tolong buat satu surah macam Quran, atau cari di mana kelemahan Quran, bawa datang semua. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kamu tak boleh buat, dan memang kamu takkan boleh buat. Siapa mengaji nahwu dia tahu. Fa in lam taf'alu, lam ni huruf nafi, dia panggil harfu nafyin. Nafinya nafi madhin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, la ni huruf nafi juga, tetapi nafinya nafi istiqbal.
Nafi madhi ni retinya dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kamu tak boleh buat. Walan taf'alu, masa akan datang pun kamu takkan boleh buat. Dulu-dulu hampa tak pernah boleh buat huruf ayat bacaan Quran, sampai bila-bila pun hampa takkan boleh buat. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Bawa datang, hendaklah kamu takut pada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Dan cabaran Quran tuan-tuan, walaupun dah beribu tahun, sampai sekarang siapa tak boleh jawab. Dia tak boleh jumpa di mana makna kita kelemahan Quran tidak ada langsung. Sebab dia kalamullah. Kalamullah, mana ada kekurangan? Tak ada kekurangan sikit pun. Di segi bahasa, di segi fakta, di segi kebenaran, semua. Carilah di mana kamu takkan jumpa. Itu dia. Itu dia. Maka tahulah kita daripada dalil-dalil ataupun mukjizat yang Allah anugerah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wa aminuhu ala wahyihi, beramanahnya Nabi dengan makna kata wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wajib pula kita tahu Nabi bersifat siddiq, amanah dan tabligh. Apa makna siddiq? Siddiq artinya benar. Apa benar? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, hatta diam Nabi, semua betul. Berbetulan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab Nabi ni Rasulullah. Jadi cakap Nabi jadi hukum, diam Nabi pun jadi hukum, diam pun jadi hukum. Nabi tengok orang semayang, Nabi tak tegur, semayang dia tu betul. Nabi tengok Abu Zar Al-Ghifari makan bewak, Nabi tak tegur, makan bewak, bewak sana halal, bewak Arab tu dop. Bewak tu, dop tu halal. Soal tak lalu makan cerita lain, tapi halal. Sebab Nabi kalau benda tu tak boleh, Nabi larang. Nabi bersifat siddiq. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bercakap sesuatu dengan nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Semua sekali. Bukan semayang saja, bukan ibadat saja. Semua sekali. Makan, minum, masuk jamban, keluar jamban, berumah tangga, semua jadi hukum. Tuan-tuan jaga baik-baik ni, pahaman puak-puak liberal. Dia berkata Nabi betul ketika mengajak orang pasal agama, semayang, puasa, zakat, haji. Adapun makan atau minum, berumah tangga, panglima perang, memerintah negara, tak payah ikut Nabi pun tak apa. Ada juga tu. Tapi kita ingat, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak Muhammad melainkan rasul. Nafi isbat balik. Bila sebut tidaklah Muhammad melainkan rasul, artinya Muhammad semata-mata rasul. Bahkan tuan-tuan sekalian, Allah pelihara Nabi sebelum jadi rasul lagi. Allah pelihara. Kecil-kecil Nabi tak minum tetek susu belah kiri, dia minum belah kanan. Aurat Nabi terjaga walaupun belum diangkat jadi rasul. Ketika Nabi tuan-tuan bergotong royong untuk membina semula Baitullah, Nabi ambil batu-batu boh dalam jubah dia, kendung. Kemudian nak terangkat lutut dia, nak nampak aurat dia, malaikat tolak bagi rebah. Tak nampak aurat dia terbuka. Ada satu hari dia masih lagi kanak-kanak tuan-tuan, orang bawa pergi tengok Ghazal Pati. Ghazal Pati ya? Yang ada golek-golek tu lah. Lagu-lagu Arab tu. Ghazal Pati. Dia pun pilih kawan bawa. Sampai-sampai majlis tu tuan-tuan, Nabi lena. Lena tak sedap apa. Majlis pun habis, baru Nabi terjaga. Allah pelihara pendengaran Nabi, penglihatan Nabi daripada melihat benda tak elok, dengar benda tak elok. Maksum. Allah pelihara, belum jadi rasul lagi, Allah pelihara dah. Akhlak Nabi. Ini dinamakan maksum. Tuan-tuan jaga-jaga baik. Ini Yahudi pandai ni, puak liberal ni. Kita nak ikut Nabi semayang saja, puasa saja. Yang lain-lain mereka memerintah bertuan yang ikut Nabi, dia manusia biasa. Apa cakap berapu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kita buat main tu. Tidak Muhammad melainkan rasul. Dia artinya Allah sebut iktiraf Nabi Muhammad semata-mata rasul. Sifat siddiq, amanah.
Amanah ni makna kepercayaan. Nabi makna kepercayaan tuan-tuan. Nabi buat yang wajib dan yang sunat. Nabi tak buat yang haram dan makruh. Saya dulu isap rokok tuan. Isap rokok 3 tahun. Mengaji masuk pondok Toji Hitam. Dia bagi sebiji penin seminggu. Dia kata Nabi bersifat amanah. Apa makna amanah? Nabi buat wajib dan sunat. Nabi tak buat haram dan makruh. Kerana kalau Nabi buat haram dan makruh, jadi khianat, lawan amanah. Artinya siapa yang buat wajib sunat, dia amanah. Siapa buat haram makruh, jadi khianat. Siapa isap rokok, khianat. Dia talak muka saya. Aku tersadar. Balik-balik benu-benu mulus, malam tak tidur, esok pagi buang rokok habis. Isap rokok, khianat. Berat walaupun sekarang ni dia memang khianat. Orang sebut dia khianat, dia marah. Buat lari kerusi. Lari kerusi sekali. Tu khianat lah tu. Marah orang sebut. Walaupun dia pun khianat, orang sebut dia marah. Kita dah sebut orang isap rokok khianat. Tak boleh. Lepas tu tuan-tuan nak bagi amanah, bagilah kepada mereka amanah kepimpinan dan sebagainya. Bagilah kepada mereka yang buat wajib sunat, tak buat haram makruh. Kalau orang nak buat haram dan makruh, kita bagi amanah ke dia akan khianat. Sebab diri dia sendiri dia khianat. Macam mana dia beramanah dengan makna kata amanah orang lain. Tak boleh bagi amanah kepimpinan kat dia. Sebab untuk diri dia pun dia khianat. Yang ketiga, Nabi bersifat tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan apa yang disuruh sampai oleh Allah. Bukan semua kena sampai dah. Benda yang Tuhan suruh sampai, Nabi sampailah. Yang pertama tuan-tuan, wahyu tu turun untuk Nabi je. Allah tak suruh sampai. Nabi tak sampai. Untuk Nabi je. Yang kedua, yang Allah suruh sampai, wajib sampai. Yang tu Nabi sampai. Nabi pergi Mi'raj. Allah suruh Nabi cerita. Nabi cerita. Orang nak marah-marah pergi. Dia cerita itu. Yang ketiga, Nabi diberi pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih. Nak sampai pun tak apa, tak mau sampai pun tak apa. Allah bagi Nabi pilih. Habis itu Nabi menyampaikan sesuatu mengikut orang yang duduk depan dia. Sebab itu tuan-tuan, satu soalan, tiga benda Nabi jawab berbeza-beza. Ayul amal afdal. Apakah amalan yang paling afdal? Ditanya orang. Seorang bertanya Nabi, apakah amalan paling afdal? Nabi kata, sembahyang awal waktu. Sembahyang awal waktu. Orang lain bertanya soalan yang sama, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, buat baik pada 2 ibu bapa. Orang ketiga pula mai tanya Nabi, apakah amalan paling afdal? Nabi jawab, jihad fisabilillah. Nabi kasyaf tuan-tuan. Dia tengok muka kita, dia kenal. Jangan kata Nabi tok guru pun kenal ni muka tak sembahyang subuh dia. Tengok muka ni, muka cakap dengan subuh tak bayar. Atau tak kelentong lah dekat tubuh Haji Saleh. Dia tahu tok guru biasanya kasyaf tuan. Apatah lagi Nabi. Jadi yang main soalan pertama ni memang culas sembahyang. Dekat nak masuk asar baru sembahyang zuhur. Dekat nak sembahyang apa nak masuk maghrib baru sembahyang asar. Ditanya Nabi apakah amalan paling afdal? Maka Nabi kata sembahyang awal waktu. Nabi pilih orang ni walaupun wahyu Allah, hadis tu hakikat wahyu, tapi Nabi sebut dekat orang yang melewat-lewatkan solat. Satu orang main lagi, apakah amalan paling afdal? Nabi kata buat baik pada 2 ibu bapa. Yang ni derhaka pada ibu bapa. Saya tuan-tuan baru ni, hari Jumaat baru ni, saya pergi kuliah di Masjid Sebarang Jaya. Lepas tu pengurusi dia cerita kat saya, ada satu orang imam lah di kawasan tu lah. Tu imam kawasan tu. Dia tuan-tuan sekalian berkelahi dengan mak pak dia. Dia tanya saya, ustaz macam mana kalau tu imam berkelahi dengan mak pak? Saya kata, menderhakai ibu dan bapa ni dosa besar. Bolehkah kita berimamkan dia? Sudah. Kita duk kira imam isap rokok. Ni imam lawan mak pak ni je pula. Yang tu jangan-jangan jumpa. Allah ustaz, mak pak dia mai jumpa saya. Mak pak dia mai jumpa saya.
Cerita sampai teriak-teriak. Awak tu imam buat lagu tu. Kalau lagu tu kata, kalau lagu tu saya nak buang tu imam ni, janganlah macam tu. Nampak? Bak sayang kat anak. Janganlah macam tu. Dia nak makan apa? Tak ada duit, buang nak pergi kerja mana pula. Walaupun kita derhaka kat mak pak, tapi mak pak tak sampai hati, sayang lagi kat kita. Jangan tuan-tuan. Janganlah siapa yang mak pak dah mati, dia tahulah. Bila mak pak kita dah tak ada tuan-tuan, tak ada dah masalah. Hang buat lagu mana tak ada dah. Tumpang mak pak kita hidup ni, Allah. Saya terasa tuan-tuan, pengalaman saya. Saya bila kena ISA, saya masuk lokap sebelum pergi kem tahanan Kemuntin, saya ditempatkan di lokap Balai Polis Kemuntin sebelum masuk kem tahanan Kemuntin. Satu hari mak saya mai ziarah saya tuan-tuan di lokap. Satu OCS bawa saya pergi pejabat. Saya tengok mak saya tuan-tuan bawa raga. Orang tua bukan pergi kedai, dia bawa raga yang rotan tu. Dalam raga tu dia buih macam-macam kan. Dia bawa raga kecil tu. Dalam raga tu penuh kuih. Dia main peluk saya, sidik dia tak ingat dah masa hang kecil-kecil dulu. Ingat apa mak? Hang suka makan pulut lepah. Mak pagi tadi mak mangkit ke 3 pagi. Buat pulut lepah kat hang. Hang suka makan kan? Saya pun tuan-tuan nak terlupa dah yang saya suka makan pulut lepah. Pulut lepah tempat lain tak ada, di sini pun tak ada, di Kedah pun tak ada pulut lepah. Aku cari rata tak ada pulut lepah. Kita pun dah lama tak makan, terlupa pulut lepah tu. Tapi mak kita ada ingat lagi pulut lepah yang kita makan, suka makan. Yang kita pergi derhaka kat mak kita pasal apa? Tak boleh tuan-tuan, walaupun mak kita UMNO, pak kita UMNO, kita hadapi dengan lemah lembut. Jangan kasak-kasak dengan mak pak kita. Kalau boleh kita tarik dia pelan-pelan, insya-Allah. Bagi nasihat baik-baik. Jangan kasak-kasak. Dia mungkin dia tak faham, dia duduk perjuangan sekular. Kita mengaji agama, kita faham. Kita tak boleh kasak-kasak dengan mak pak kita. Dekati mereka dengan lemah lembut. InsyaAllah satu hari dia akan berubah. Kerana dia tak tahu tu saya rasa. Apa-apa pun buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Itu dia. Jadi bila dia derhaka pada ibu bapa, Nabi kata amalan paling afdal iaitu buat baik pada ibu dan bapa. Seorang lagi mai, dia ni tuan-tuan ibadat kuat, jihad tak mau. Berjuang tak mau, berperang tak mau. Nabi kata amalan paling afdal jihad fi sabilillah. Jadi maknanya Allah bagi pilihan kat Nabi untuk menjawab, makna kata menyampaikan kepada orang-orang yang mengikut ahlinya. Bukan semua Nabi sampai pada semua orang, mengikut kategori-kategori orang lah. Macam saya pun tuan-tuan bila diminta memberi pengisian di universiti, kita bagi penyampaian cara budak-budak universiti. Bila kita di masjid, cara masjid. Di pentas politik, kita cara pentas politik. Takkanlah duduk di masjid Pah UMNO, tuan-tuan lari habis dah semua. Kita tahulah kan, di pentas politik lagu mana. Tuan-tuan dah dengar ceramah saya pentas politik lagu lain. Baca kitab lagu lain. Sebab orang depan kita tak sama. Kalau kanak-kanak dia penggi juga kadang bagi pengisian budak di Jahanam. Cara lain. Dia borong sopa semua tu dia baru sungguh. Tak boleh ikut orang depan kita. Jadi Nabi dipilih pilihan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan mengikut makna orang yang berada bercakap, ikut makna kata orang yang berada depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Yang dikata Nabi, makna kata kita percayalah, makna kata dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Wa kana salafus salihu, dan adalah salafus salih. Salafus salih ni tuan-tuan orang-orang yang hidup di 3 kurun di zaman Nabi. Khairu kharni zaman aku, sebab baik kurun zaman aku, sumayalunahum, kemudian zaman sahabat, sumayalunahum, kemudian zaman berikutnya zaman tabi'in. 300 tahun ni dipanggil salafus salih. Zaman yang cukup kuat Islam tuan-tuan. Mereka-mereka ini yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah i'tiqad mereka? Ya'antaqidunahu, mengiktikadkan mereka itu min
annallaha ta'ala yara fil akhirah. Mereka mengiktikadkan sesungguhnya Allah Ta'ala dapat dilihat di akhirat esok. Di dunia tak dapat lihat Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Mati baru dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah Ta'ala tu harus bagi manusia ni tuan-tuan. Mereka yang dapat habuan. Ada yang dapat melihat Allah sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang dapat melihat Allah sentiasa. Dapat melihat Allah Ta'ala, mengikut anugerah Allah Ta'ala. Melihat wajah Allah ni tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat yang Allah bagi. Dibandingkan nikmat syurga dah jadi kecil. Baik itu tuan-tuan kita kena ingat. Tujuan apa dijadikan oleh Allah untuk kita? Anggota-anggota kita. Kaki-kaki kita ni tuan-tuan besok di akhirat nak berjalan di kebun-kebun syurga Allah Ta'ala. Tangan kita ni nak memetik buah-buah kayu di syurga. Telinga kita ni nak dengar kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Nabi Musa tuan-tuan dia pergi munajat di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-katalah Allah akan Nabi Musa dengan perkataan. Sungguh-sungguh berkata-kata. Nabi dengar, Nabi Musa dengar kalam Allah. Dia sendiri tak tahu nak abak macam mana kalam Allah. Tetapi dia balik pada Bukit Tursina tuan-tuan. Dia tutup telinga dia dengan jari dia. Suara manusia tak sedap langsung. Dia dah mendengar kalam Allah. Nabi Muhammad pun dapat mendengar kalam Allah. Nabi Musa tak dapat melihat Allah ketika hidup. Nabi Muhammad SAW diizin oleh Allah melihat Allah Ta'ala tuan-tuan. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Kita sebagai umat dia. Tapi orang lain tidak ada. Tidak ada tuan-tuan sekalian peluang untuk melihat Allah di dunia ni. Tetapi melihat Allah di akhirat itu harus. Bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan jagalah ni. Mata kita ni jangan duk tengok benda pelik-pelik. Duk tengok aurat perempuan, tengok itu, tengok ini. Mata tu tak layaklah melihat wajah Allah. Mata yang bersih, yang suci daripada maksiat. Mata-mata itulah yang akan melihat wajah Allah Ta'ala. Di segi akidahnya salafus salih mengiktikadkan bahawa harus kita semua melihat Allah Ta'ala di negeri akhirat besok. Itu dia. Wa annahu mawjudun, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mawjud. Allah itu ada. Tiap-tiap yang ada harus dilihat, boleh dilihat jika diizin oleh Allah. Yang tak ada nak tengok apa. Kalau orang tanya kita Tuhan bersifat melihat. Kan? Ada tak Tuhan tengok benda yang tak ada? Yang tak ada nak tengok apa? Dia tak ada. Allah melihat yang harus, yang mawjud, yang ada, semua dilihat oleh Allah. Allah Ta'ala itu wujud dan kita harus melihat wajah Allah sebab Allah itu ada. Tetapi disebut sini walaisa fi jihatin mahmudatin, di mana Allah Ta'ala tidak berjihad. Tidak ada berjihad. Berjihad ni berpihak. Depan, belakang, atas, bawah. Tak boleh nak sebutlah. Kita tak tahu nak sebutlah lagu mana. Mahmudatun, mahmudat yang berhad, yang terhingga. Tak boleh kita nak hadkan. Tak tahulah macam mana, kita pun tak tahu. Tak boleh nak abak lah, tak reti lah. Laisa kamitslihi syai'. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan. Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui hakikat diri dia. Kita tak tahu. Yang kita tahu tak serupa Allah Ta'ala dengan baharu. Kemudian kata musannif wa anal Qur'ana. Bab Quran pula. I'tiqad berkaitan dengan Quran. Quran ni kalamullah. Kita baca Al-Kitifat 20. Kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana pula Quran yang kita tengok berhuruf tu? Dah boleh disuarakan. Yang tu kita bincang bulan depan lah. Panjang pula cerita bab tu. Cerita panjang. Kita sambung masa akan datang insya-Allah jika diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya berunduk ni nak pesan pada tuan-tuan, saya pesan banyak kali dah. Supaya lepas taklif saya.
Kita dapat maklumat tuan-tuan, pengundi-pengundi baru yang dipamerkan baru-baru ni, pengundi-pengundi baru di kalangan orang Melayu cuma 100,000 ya tuan-tuan. Pengundi-pengundi Cina 300,000 pengundi baru. Kami di Perak dah hampir sama bilangan Melayu dengan Cina. Sebab Melayu malas daftar. Di Perak, Melayu ada 700,000 pengundi, Cina dah mencecah lebih 500,000. Dijangka kalau trend ni berjalan terus, dalam masa 2-3 tahun akan datang, Melayu dengan Cina di Perak pengundinya sama. Walaupun penduduknya ramai Melayu, tapi pengundinya sama. Pengundi ni menentukan masa depan politik tanah air kita. Siapa nak merintah? Mereka agak kita. Pasal apa? Kita ni tak tahulah tuan-tuan apa benda lah kita ni susah sangat. Hang bawa kat penalan pergi pos ofis. Nah, saya nak daftar sebagai pemilih. Kita dapat jadi pemilih, kita ada kuasa menentukan siapa yang nak mentadbir tanah air kita. Tolonglah tuan-tuan. Tolonglah sungguh-sungguh. Banyak ni tuan-tuan. Oh, dianggarkan dekat 4 juta orang Melayu tak daftar. 4 juta kan benda sikit, kan benda banyak. Ya Allah. Masa depan zuriat anak cucu kita. Bukan payah mana. Tuan-tuan balik esok, tuan-tuan pergi pos ofis, bawa kat penalan. Yang belum daftar lah. Yang dah daftar, tuan-tuan semua ada apa? Ada canggih punya handphone. Tuan-tuan type SPR. Dia akan keluar. Tuan-tuan type tu, tang daftar pemilih, tekan situ. Dia akan keluar. Saat lagi tuan-tuan type nombor kad penalan tuan-tuan, dia keluar. Tak mana mengundi di mana, saluran berapa, semua lengkap. Kalau benda ni tak naik, makna kata nama tuan-tuan belum daftar. Tuan-tuan pergi komplain kepada SPR. Saya belum lagi didaftar, sedangkan saya dah daftar dulu tahun lepas. Kena ambil beratlah benda-benda macam ni tuan-tuan, susah sikit. Kemudian orang yang rapat, isteri kita. Kadang dia aja mengundi, isteri dia tak. Dia tuan-tuan mengundi ni, dia bukan kira laki-laki perempuan, seorang dapat satu lah. Hang datuk pun satu, hang orang biasa pun satu. Undi satu ya, peluru sebiji ya. Bukan orang besar, peluru 3-4 tak, semua peluru satu. Hak mengundi satu ya. Tengoklah isteri kita, anak-anak kita yang mencecah umur 21 tahun daftar. Jangan biar dia diabaikan. Kemudian sekali lagi saya nak sebut, iaitu anak-beranak kita yang duduk di luar. Kalau dia duduk di tempat tuan-tuan yang dikepung tu, buat apa? Di api bertanding, batu, buat apa? Suruh balik mes dengan petani ni. Tolong di Pantai Merdeka ni. Tolong di Bukit Selambau, tolong di Sungai Petani. Bantu. Anta ala sakratin min sururil Islam, fala yu'tiyanna min khibalik. Kamu berada di satu penjuru daripada penjuru-penjuru Islam. Jangan benak Islam ditewaskan di tempat kamu. Kita bertanggungjawab pertahankan tanah air kita daripada dimenangi oleh orang bukan Islam. Kita pertahankan tanah air kita. Pertahan dengan cara demokrasi berpilihan raya. Itu dengan cara mengundi. Itu tuan ambillah kesedaran ini. Cerita-ceritalah kawan-kawan. Tolonglah. Ni sekarang ni bahaya tuan-tuan. Kita dalam bahaya. Dipamerkan melepas kami bersama-sama, Allah terkejut tuan-tuan. Orang Melayu 100,000 je daftar baru ni. Sedangkan mereka Cina ada 300,000 mereka daftar. Makna orang Melayu tak ambil berat soal yang cukup penting dalam menentukan masa depan pucuk pimpinan pemerintahan negara kita tercinta ni. Tolong-tolonglah sama-sama tuan-tuan. Jadi kami ni bukan saya seorang lah, semua lah ustaz yang mengajak ni. Kami ibarat jurulatih tentera. Ajak tuan-tuan menembak, ajak tuan-tuan berbaris, kawat. Main masa perang, tembak peluru tak ada. Tembak tak meletup, meletup apa peluru tak ada. Pasal apa tak ada, tak daftar. Lepas tu main marah dekat SPR. Haram contoh punya SPR. Awak pula, saya ustaz nak pergi mengundi, dia tak bagi. Hang bawa kakak penalan, bawa dia. Mereka tak bagi mengundi. Pasal apa? Tak tahu. Hang daftar tak? Tak. Dia tak daftar mana boleh. Jadi tolonglah tuan-tuan. Untuk agama dan negara kita tercinta. InsyaAllah mudah-mudahan.
Jadi tuan-tuan, bendera apa? Banner tadi jangan lupalah tuan-tuan, kurbanlah sikit tuan-tuan. Pergi buatlah. Buat banner tu letak depan rumah kita. Tu dia. Kami penduduk Taman Ria, kami penduduk Padang Temesung, kami penduduk apa-apa menyokong penuh pindaan draft undang-undang 3 yang dibawa oleh PAS untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Ingat dah. Tak ingat tulis dah. Balik buat. Kalau lupa tanya kawan-kawan lain. Tuan-tuan letak sana. Tunjukkan sokongan kita kepada pelaksanaan syariat Allah di muka bumi tercinta ni, insya-Allah. Itu sajalah tuan-tuan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Takbir.